Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung semula sesi PDPR kita. Untuk hari Jumaat yang telah dijadualkan adalah subjek Lughatul Al-Quran, bahasa Arab untuk tahun 5. Jadi boleh bawa keluar buku teks merah. Buku teks merah Lughatul Quran Lisanatil Khamisah, bahasa Al-Quran untuk tahun 5. Jadi hari itu tajuk yang terakhir kita belajar adalah jumlah ismiyah. Jadi hari ini kita akan cuba buat latihan bersama-sama, kerana jumlah ismiyah ni adalah tajuk terakhir. Jadi tak ada apa dah Ustaz nak terangkan lagi. Cumanya Ustaz akan ingatkan sikit-sikit lah. Maaf, bukan jumlah ismiyah. Maaf ya, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah tajuk kedua yang terakhir. Jumlah ismiyah adalah ayat yang berbentuk kata nama. Itu nanti kita buat latihan balik untuk jumlah ismiyah. Jadi hari ini kita akan perkukuhkan lagi pelajaran kita tentang jumlah fi'liyah, iaitu ayat yang berbentuk kata kerja. Fi'liyah, al-jumlah ayat al-fi'liyah berbentuk kata kerja. Fi'al. Ingat Ustaz selalu sebut fi'lun ataupun fi'al itu adalah kata kerja. Fi'alun ataupun fi'al adalah kata kerja. Jumlah fi'liyah adalah ayat yang berbentuk kata kerja. Macam mana berbentuk kata kerja? Sesuatu ayat itu berbentuk kata kerja adalah apabila dia mendahulukan fi'lun, mendahulukan kata kerja. Fi'lun di awal ayat, dia memulakan ayat dengan fi'lun, dengan kata kerja. Kemudian barulah dia ikuti dengan kata nama. Contoh dia ada dekat sini. Ja'a Umaru ilal madrasah bid-darajah. Ja'a ni maksudnya pergi ataupun datang. Datanglah. Datang Umar ke sekolah dengan basikal. Sepatutnya kalau dalam bahasa Melayu ayat yang betul adalah Umar pergi ke sekolah. Umar datang ke sekolah dengan basikal. Tetapi kalau jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab, dia dahulukan kata kerja. Dia dahulukan fi'lun. Datang Umar ke sekolah dengan basikal. Kalau dalam bahasa Melayu, ayatnya tu akan jadi salah. Tetapi dalam bahasa Arab, ayatnya tu betul. Dan kita panggil sebagai jumlah fi'liyah. Ayat yang berbentuk kata kerja. Yang kedua, contoh dia. Ni. Zahaba Uthman ilal maktabah al-wataniyah bisyah alam. Pergi Uthman ke perpustakaan kebangsaan dekat Shah Alam. Pergi Osman ke perpustakaan kebangsaan di Shah Alam. Kalau dalam bahasa Melayu salah lah, pergi Osman. Mana boleh kita dahulukan sesuatu ayat dengan kata kerja. Tetapi dalam bahasa Arab, betul, dibolehkan. Dengan beberapa syarat. Zahaba. Pergi Osman ke perpustakaan kebangsaan di Shah Alam. Okey, baik. Ini kita refresh balik ya. Okey. Baik. Jumlah fa'liyah dia tidak mempengaruhi fa'il yang di awal ayat dengan mufrad, muthanna, jamak. Ingat tak mufrad, muthanna, jamak tu apa? Mufrad itu adalah untuk seorang. Macam ni lah. Macam dalam bahasa Inggeris ada singular, ada plural. Jadi dalam bahasa Arab pun ada. Singular kita panggil apa? Mufradun. Mufradun. Kalau plural, kalau bahasa Inggeris dia ada dua saja, singular dengan plural. Tetapi kalau bahasa Arab dia ada 3. Mufrad tu sama dengan singular lah. Kemudian yang kedua, muthanna. Muthanna ni hanya 2 orang. Dalam bahasa Inggeris tak ada lah. Kalau dalam bahasa Inggeris lepas singular terus plural. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia mufrad dulu. Iaitu singular. Kemudian antara singular dengan plural tu dia ada lagi satu istilah. Singular ataupun mufrad hanya untuk seorang. Muthanna dia untuk 2 orang. Dalam bahasa Inggeris tak ada untuk 2 orang. Dia terus singular
ke plural. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada seorang, dia ada dua orang dan kemudian baru dia ada ramai. 3 ke atas. Mufrad untuk seorang. Okey, bermakna fi'il atau fi'il yang berada di awal ayat, kata kerja yang berada di awal ayat perlulah berbentuk mufrad walaupun pelaku dia adalah mufrad seorang. Nah, pelaku dia seorang mufrad, maka kata kerjanya pun perlulah seorang mufrad juga. Sama juga dengan musanna. Kalau pelaku dia ataupun kita panggil fa'il, dalam bahasa Arab kita panggil fa'il, pelaku. Sebelum ni Ustaz ada tulis fa'il, pelaku dia 2 orang. Walaupun pelaku dia 2 orang, musanna, perkataan awal dia, perkataan fi'il di awal ayat pun perlu mufrad juga. Tak boleh bertukar menjadi musanna. Dakhala at-talibani al-faslu. Masuk 2 orang pelajar ke dalam kelas. Ni tadi masuk seorang pelajar ke kelas. Yang ini masuk 2 orang pelajar ke kelas. Sama juga kalau pelakunya itu adalah jamak. Ramai lebih daripada 3 orang. 3 orang dan ke atas. At-tullabun, pelajar-pelajar. Ramailah. Dakhala at-tullabun al-faslu. Masuk para pelajar ke kelas. Tengok, dia punya kata kerja, fi'il, tetap juga dalam bentuk mufradun. Tak ada pun dakhaluna at-tullabun al-faslu. Dia tak berubah pun dakhala ni. Kalau berubah, kalau nak jadikan dia jamak, dia jadi dakhaluna. Kalau kalau nak mengubah dia menjadi musanna, dakhalani. Tetapi kalau jumlah fi'aliyah, kata kerja yang berada di awal ayat tidak akan berubah walaupun pelakunya itu ramai. Okey. Ni asyarhu ni kita dah bincangkan kan. Kalau dalam jumlah fi'aliyah, kita akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Kalau perkataan di awal ini mestilah fi'il dan kita akan panggil dia sebagai fi'alun, kata kerja. Dan perkataan selepas dia kita akan kenali sebagai pelaku dan kita akan panggil fa'il. Bezanya fi'il ni dia tak ada alif dekat sini. Fa'il ini adanya alif selepas huruf fa. Yang ini kata kerja. Yang ini pelaku. Jadi awak kena bezakan fi'il dengan fa'il. Okey, baik. Latihannya apa? Okey, yang ni kita dah tengok dah kan? Sebelum ni kita dah tengok dah latihan dia. Kita kena detect sama ada fi'il dia itu berbentuk mufrad ataupun musanna ataupun jamak. Walaupun pelakunya itu, fa'il dia itu adalah mufrad ataupun musanna atau jamak. Jadi kita kena detect sama ada penggunaan fi'il untuk jumlah fi'liyah itu betul ataupun tidak. Okey, yang ni dah settle. Yang ni awak dah buat. Jadi kita akan teruskan kepada latihan 51. Yang mana, okey, kita baca sama-sama arahan dia. Ayyin al-fi'la wal fa'ila fi al-jumali al-atiyah. Okey, dia surah apa? Ayyin ni. Okay, ingat ya, maksud ayyin bukan ain ya. Ayyin. Sebab ya ni dia ada hamzah dekat atas dia. Kalau ain tu, itu tak ada hamzah. Yang tu, ya dia tu terus mati. Jadi lain. Ini ayyin ni maksudnya tentukan. Okey, ingat ya. Ini kata kunci dia. Kalau dalam kertas soalan akan arahan dia ayyin, maknanya awak dah faham dah. Dia suruh tentukan. Ataupun dia suruh asingkan. Okay, dia suruh tentukan fi'il wal fa'il. Dia suruh tentukan, dia suruh awak tentukan fi'il ataupun kata kerja dan fa'il ataupun pelaku fi al-jumalil atiyah dalam ayat yang berikut. Jadi tugasan kamu apa? Bukan Ustaz nak suruh kamu tentukan saja. Ustaz nak kamu cari maksud setiap perkataan. Cari maksud dulu setiap perkataan. Kemudian barulah kamu tentukan mana satu fi'il, mana satu fa'il dalam satu ayat. Kalau dalam jumlah ismiyah, dalam jumlah fi'liyah, ingat, kalau jumlah fi'liyah, apa-apa perkataan yang berada di awal ayat, itu pastinya kita kira sebagai fi'il.
fi'lun. Kita tentukan memang syarat dia dalam jumlah fi'liyah dalam sesuatu ayat. Bila perkataan yang pertama sekali dalam satu ayat itu kita kira sebagai fi'lun. Kata kerja. Jadi mudah saja untuk fi'lun. Dan selepas fi'lun, perkataan yang kedua selepas fi'lun kita panggil sebagai fa'il. Fa'ilun. Fa'il ataupun fa'ilun. Apa itu fa'il ataupun fa'ilun? Itu adalah pelaku. Jadi awak perlu tentukan saja mana satu fi'il, mana satu fa'il. Ingat ya, fi'lun ataupun fi'il adalah perkataan yang pertama dalam satu ayat. Satu ayat yang berbentuk jumlah fi'liyah. Fa'il pula adalah perkataan yang kedua yang terletak selepas fi'lun. Jadi tentukan itu. Cuba tulis sahaja dekat atas, dekat dalam kotak, dekat atas. Kemudian Ustaz nak kamu cari. Okey, cari maksud bagi setiap perkataan. Yaktubu ni apa? At-tilmizu ni apa? Ar-risalata ni apa? Yafhamu ni apa? At-talamizu ni apa? Ad-darsa ni apa? Taknisu ni apa? Al-mar'atu ni apa? Al-qamamah ni apa? Yaqra'u ni apa? Al-waladani ni apa? Al-kitaba ni apa? Yabi'u ni apa? Ar-rijalu ni apa? Al-malabisa ni apa? Cari setiap maksud bagi setiap perkataan. Tentukan dahulu, kemudian barulah kamu cari maksud dia. Itu untuk muka surat 51. Okey. Untuk muka surat 52. Okey, 52 ni syok sikit ni. Okey, jadi sama-sama kita baca arahan dia. Rattib al-kalimati litakuna jumlatan fi'liyatan fi kurrasatika. Okey, sama-sama kita ulang semula. Rattibi al-kalimati litakuna jumlatan fi'liyatan fi kurrasatika. Okey, baik. Kita bulatkan kata kunci dia yang pertama. Rattibi ni maksudnya adalah susunkan. Ingat ya, kalau dalam soalan dia tulis rattibi ataupun rattaba ke apa ke, macam ni lah, dia ada rata dengan ba, bermaksud dia suruh susunkan. Ingat kata kunci ini. Rattib, susunkan. Okey, susunkan perkataan berikut yang diberikan supaya menjadi jumlah fi'liyah. Ayat yang berbentuk kata kerja dalam buku tulis. Tak apa. Yang ini Ustaz bagi keringanan bagi kamu. Kamu boleh buat atas dekat dalam buku teks saja. Tak perlu buat dalam buku tulis. Sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini, muka surat 51 ni. Dah keringanan dah ni. Dah ringan dah Ustaz bagi. Jadi jangan tak siap pula. Jangan tak cari maksud setiap perkataan. Mesti yang buat kerja Ustaz, yang Arab ni mesti seorang dua saja. Jadi Ustaz nak kamu pun buat dengan betul. Buatlah, janganlah tak buat. Kamu nak fikir dah ni. Lebihkan usaha. Lebihkan usaha. Ustaz dah bantu kamu, jadi kamu perlu bantu diri sendiri. Lebihkan usaha. Kalau tak usaha, Ustaz pun tak tahu nak bantu macam mana. Betul tak? Jadi yang ini muka surat 52. Pertama sekali kamu jangan susunkan lagi ayat-ayat yang telah dia berikan. Yang pertama sekali Ustaz nak kamu cari maksud dahulu untuk setiap perkataan. Maksud dahulu. Sebab kamu kena tahu apa maksud bagi setiap perkataan ini. Cari dahulu maksud bagi setiap perkataan. Okey, barulah kamu boleh susun perkataan-perkataan ini supaya menjadi ayat yang betul. Baik, dia suruh kamu susun macam mana? Dia suruh kamu susun dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ingat apa yang Ustaz ingatkan sebelum-sebelum ni dah banyak kali dah. Jumlah fi'liyah dia akan dimulakan dengan fi'lun, dengan kata kerja. Ingat, itu adalah formula untuk jumlah fi'liyah. Dia mesti wajib dimulakan dengan kata kerja. Kemudian selepas kata kerja barulah dia disusuli oleh ismun.
kata nama. Cari fa'il dulu. Okey, kamu dah cari makna bagi setiap perkataan kan? Okey, dah jumpa makna setiap perkataan, kemudian barulah kamu cari fi'lun dahulu. Letak fi'lun dulu, barulah ismun, sampailah habis. Barulah susun sampai habis. Mudah je ni. Tak susah pun. Dan kebanyakannya dalam setiap ayat ni Ustaz nampak dia menggunakan ismun nakirah, iaitu kata nama orang. Ismun, nama orang. Contohnya nak tengok Ustaz bagi sikit je. Ni Aisyah. Nama dia Aisyah. Digunakan kata nama yang betul-betul nama orang. Aisyah, jadi mudah. Ni Ali. Yang ni tak adalah. Yang ni dia bukan guna kata ismun nama orang. Ismun nama orang tak, bukan kat sini. Okay, yang ini Husna. Yang ini pun tidak. Ada dua ayat yang dia tidak menggunakan kata nama orang yang betul. Tidak. Yang lain dah mudah dah. Okey, baik. Itu untuk muka surat 52. Okey, tak apa. Yang nombor 1 ni Ustaz bagi contoh. Okey. Al-Baiti ni maksudnya rumah. Raja'at ni maksudnya pulang. Ila ni maksudnya ke. Aisyah ni Aisyah lah nama dia. Aisyah. Okey. Macam mana awak nak susun? Okey, yang pertama sekali dah cari maksud kan. Al-Baiti ni rumah, Raja'at ni pulang, Ila ni ke, Aisyah ni nama dia Aisyah. Okey, yang pertama sekali awak kena cari kata kerja ataupun dalam bahasa Arab fi'lun. Dalam ayat yang diberikan ni, perkataan yang diberikan, yang manakah fi'lun ataupun kata kerja? Yang mana? Yang ini, Raja'at, pulang. Pulang adalah kata kerja. Jadi kita letakkan ini sebagai nombor 1. Jadi tulis balik Raja'at. Okey, siapa yang pulang? Rumah ke? Raja'at al-baiti. Pulangnya rumah. Rumah boleh bergerak ke? Tidak. Jadi mestilah Aisyah. Raja'at Aisyah. Okey. Pulang Aisyah. Raja'at Aisyah. Al-baiti. Ya ke terus? Yang ila ni apa? Ila ni kan maksudnya ke. Jadi kita kena letak kata ni dulu. Raja'at Aisyah ila mana? Ila al-baiti, ke rumah. Pulang Aisyah ke rumah. Dah senang, mudah. Cari dulu maksud setiap perkataan dan barulah kamu susun menjadi satu ayat yang berbentuk kata kerja, jumlah fi'liyah. Okey, itu untuk muka surat 52. Okey, muka surat 56. Ini lagi senang. Ini lagi mudah. Okey, tak apa. Kita baca sama-sama arahan dia dulu. Hawil jumlatan ismiyatan ila jumlatin fi'liyatin fi kurrasatika kama fil misal. Okey. Hawil. Ingat ya, hawil. Okey, bulatkan kata kunci dia. Hawil ini maksudnya dia suruh tukarkan. Hawil ni maksudnya tukarkan. Ingat ya, dalam kata soalan dia suruh hawil, dia tulis hawil. Hawil tu dia suruh tukarkan. Tukarkan apa? Tukarkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah dalam buku tulis kamu lah. Seperti misal, seperti contoh. Tak apa, kamu boleh buat dalam ni je, tulis balik saja. Okey, contoh dia misal Osman ajaba as-su'al. Okey, dia akan bagi jumlah ismiyah dulu. Ayat yang berbentuk kata nama dahulu. Yang pertama sekali Osman ajaba as-su'al. Okey, ingat ya, jumlah ismiyah dia dimulakan dengan kata nama, tetapi jumlah fi'liyah dia dimulakan dengan kata kerja. Jadi ni Osman ni kata nama, ajaba ni kata kerja. Ini isim, ini fi'il, as-su'al. Okay, jadi dia suruh awak tukarkan ayat yang diberikan menjadi jumlah fi'liyah. Jadi macam mana nak tukarkan? Kamu kena tukar fi'il ini, kata kerja dia ni ke awal ayat, menjadi ajaba Osman as-su'al. Ni ayat yang asal, Osman ajaba as-su'al. Okey, ini dia dah tukar menjadi jumlah fi'liyah. Ajaba Osman as-su'al. Tukarkan sahaja dia punya
kata kerja. Dan kata kerja ini awak kena ubah menjadi mufrad. Bila dah tukar kepada awal ayat, awak kena tukar dia menjadi mufrad. Macam ni contohnya ayat yang kedua ni, yusa'idani, betul tak? Yusa'idani bukan mufrad, bukan kata kerja yang berbentuk seorang, mufrad, sebab dia dah tambah alif nun. Jadi macam mana kita nak jadikan dia mufrad? Kita kena buang alif nun dan pindahkan dia sebelum perkataan sebelum at-talibani. Yusa'ida at-talibani al-muallim. Itu adalah syarat untuk menukarkan dia menjadi jumlah fi'aliyah. Kena tukarkan perkataan kata kerja dia, fi'il dia, perkataan yang kedua kat sini menjadi mufrad. Kena buang alif nun. Sama macam ni. Yang ini pun dia jadikan jamak, tapi bila dia pindah ke depan ke awal ayat, dia akan buanglah waw alif ni. Dia jadi dakhala, dal kha lam. Mudah je ni. Ustaz dah bagi dah jawapan. Jadi yang lain ni Ustaz harap kamu boleh aplikasikan apa yang Ustaz ajar, buat dengan betul. Jadi latihan kita muka surat 51, 52 dan 53. Cuba selesaikan. Baik, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.